Baik, bertemu kembali dalam Personal SY. Seringkali kami ingatkan kepada anda berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kenapa ia penting? Kerana ini adalah tempoh yang cukup genting untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Dan bercakap tentang PKPB, dan dahulu PKP sejak 18 Mac, Zahira, kalau kita ingat, banyak juga mengalami masalah keuangan. Disebabkan itu juga kerajaan menyalurkan bantuan, adanya moratorium dan sebagainya. Kerana kalau kita melihat apa yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, kenyataannya 3/4 daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan wang kecemasan sekurang-kurangnya RM1,000 ringgit di dalam bank mereka, dan juga sebenarnya tempoh PKP itu juga telah menyebabkan hampir 60% belia di bawah 40 tahun sebenarnya kehilangan pekerjaan. Jadi memang bila dalam tempoh-tempoh yang sangat kritikal ini, sangat penting untuk kita mengurus keuangan kita. Bukan sahaja pentingnya keuangan itu untuk organisasi, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Betul, bukannya kita ingin mahukan keadaan ini, tapi inilah keadaan luar biasa yang terpaksa kita lalui. Dan ilmu itu adalah sebuah gedung, dan untuk membuka gedung itu kita perlu bertanya. Dan untuk kita bertanya, kita ada dua tetamu. Satu di studio yang sudah pun bersedia. Kini saya perkenalkan Puan Iza Yusof ataupun Mak Jerong, merupakan mentor keuangan. Apa khabar? MJ, saya panggil MJ boleh ya? Boleh. Assalamualaikum Hafiz. Salam. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Bertambah sihat. Ya, saya tak tahu kenapa panggil Mak Jerong, nanti kita akan korek sikit rahsia tu. Dan Zahira, kita ada seorang lagi tetamu secara dalam talian. Mungkin Zahira boleh perkenalkan tetamu kita dalam talian ketika ini. Ya, kita bersama dengan Nazrif Nazri yang juga merupakan seorang selebriti dan kini berunding keuangan, yang mana beliau juga lebih banyak memfokuskan kepada keuangan Islamik, ya, Nazrif? Ya, betul. Assalamualaikum semua. Thank you sebab sudi menerima kehadiran saya walaupun saya tiada di studio, tapi saya support from home. Saya kebanyakannya saya bekerjasama dengan klien saya banyak yang Muslim lah. Sebab untuk Muslim dengan non-Muslim, pengurusan harta dengan terutamanya pengurusan harta pusaka tu lain sikit. Tapi mungkin boleh jadi 3D bila dia melompat keluar daripada skrin tu, Hafiz. Ya. Tak apa, walaupun jauh kita tetap serasi di hati, insya-Allah. Jadi sana saya nak lompat ni. Saya pun lambai jugalah. Okey, kita nak mulakan dulu pertanyaan kita untuk kita membuka gedung ilmu tadi melalui pertanyaan. Kita tanya dulu kepada MJ ini berkenaan dengan soal bijak urus duit ni. Sebab saya, kalau semalam saya membuka persoalan di Instagram peribadi saya, tanya kenapa kita semua gagal untuk urus duit dengan bijak. Ramai yang memberi jawapan balas, antaranya tidak mempunyai ilmu pengurusan keuangan yang cukup sejak lahir, memenuhkan kehendak daripada keperluan yang sepatutnya. Mungkin MJ memberi sedikit gambaran berkenaan dengan urusan keuangan kita ketika ini, khususnya dalam tempoh yang cukup getir ini. Kan? Okey, boleh Fiz. Kalau result rakyat Malaysia sangat-sangat menakutkan dari segi pengurusan kewangan. Seperti Hafiz cakap tadi, 75%, 3/4 daripada rakyat Malaysia yang menjana pendapatan ni tidak mempunyai simpanan seminima RM1,000. So just bayangkan, statistik tersebut keluar sebelum krisis, sebelum PKP. So kita bayangkan waktu krisis ni 2020, bagaimana perasaan orang yang tak ada seminima RM1,000. So kalau bercakap tentang apakah puncanya pengurusan kewangan ini yang menjadikan result rakyat Malaysia begitu, adalah reason Hafiz cakap tadi, ada yang menjawab tidak diajar. So kalau kita dah tahu dia punya result tidak diajar, takkan kita nak terus fokus kepada masalah. Memang kalau kita tengok masalah tersebut, kita tidak dibudayakan dengan konsep simpan dan labur. Mungkin mak kita pernah pesan, ada duit tu simpan. Nanti dah kerja, dah ada gaji, simpan duit. Tetapi kita tidak diajar untuk laburkan duit tersebut. Mungkin kita kena tambah baik di situ dari segi programming, dan kita kena bertindaklah. Kalau kita dah tahu result rakyat Malaysia ni begitu, so yang ada ni sekarang kena bertindak untuk usahakan bagaimana untuk mencari ilmu, formula dan strategi yang betul untuk kita mengurus kewangan kita dengan baik. Dan reason yang kedua tadi adalah kehendak dengan keperluan. Kalau kita tengok exposure sekarang, ya Allah, takut sebenarnya. Bukan kata keluar rumah duit keluar, tetapi duduk dekat dalam rumah pun duit keluar. Lagi dahsyat, kan? So that's why MJ meletakkan dalam salah satu dan menjadi prioriti dalam rules kewangan yang MJ cipta, ada 7 rules. Rules yang pertama adalah kawal emosi berbelanja. Itu yang paling besar. Itu yang agak susah. Dia kena instalkan, kena budayakan, kena programkan kawal emosi berbelanja. Kalau ingat rules number 1 ni, insya-Allah result tu akan berubah.
Itulah macam mana juga sebenarnya nak kawal emosi tu. Kadang-kadang ni bila kita buka je dekat kita punya laman media sosial tu kan, kita nampak pula, oh ni cantik, yang ini cantik, terus tekan, okey belilah. Semuanya yang di jari kan. Kita nak tanya juga kepada Nazrif yang kini di talian berkenaan dengan jawapan balas kepada apa yang MJ katakan berkenaan dengan formula dan sebagainya, sebab MJ saya masih lagi menganggap dia orang muda juga. Kalau Nazrif sendiri pun sebagai orang muda, kalau kita melihat kepada kenyataan yang saya nyatakan tadi dan juga Zahira mengatakan simpanan kurang daripada 1,000 sebagainya, Nazrif komennya berkenaan dengan perkara ini, Nazrif. Ya, betul. Saya tak nafikan. Dia takut tu, contohlah sekarang ni kita masuk dalam lift kan. Ada maksimum dalam lift 4 orang. 1, 2, 3, 4. 3 orang tu dalam bank account dia tak sampai 1,000. Itu sebelum krisis. Bayangkan sekarang lagi teruk. Jadi, bila saya bekerjasama dengan klien saya suka terapkan. Saya suka bagi tips. Bila orang umur yang 20-an yang baru start bekerja, bila start bekerja, tolonglah asingkan terus 10% daripada income tu kepada simpanan. Lepas tu kalau boleh up lagi 20%. Kalau boleh lagi up lagi 30%. Sekurang-kurangnya ada emergency saving, sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan gaji. Supaya kalaulah berlaku kena buang kerja ke, nak berhenti kerja ke, atau perkara yang kita tak boleh nak expect, kita ada saving yang membolehkan kita survive sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan. Itu sangat penting. Jangan bila start kerja terus buat loan kereta, terus buat personal loan. Itu sangat tak baguslah. Itu sebenarnya bila start bekerja, saving tu buat dulu. Jangan lepas belanja baru saving. Income buat saving baru belanja. Macam tu. Itu dia. Kalau kata nak buat saving tadi kan MJ, saya tertarik juga nak tahu contoh daripada gaji kita, berapa persen ataupun berapa peratus yang patut kita letakkan untuk perbelanjaan untuk yang ini satu, untuk satu sesi satu, berapa peratus untuk dibahagikan itu? Okey, so kalau melihat tadi daripada result yang 75% tadi Hafiz, sebab tak ada direction, tak ada formula kan. So konsep dia, budaya yang perlu kita diterapkan adalah simpan dulu baru belanja. MJ bersetuju dengan Nazrif tadi. Baru menghafal nama Nazrif. Okey. So jadinya simpan dulu budaya dia. Kenapa result tadi 75%? Sebab ramai yang belanja dulu baru simpan. Dan Zahira tanya, apa formula dia? Tak tahu direction dia. Berapa nak kena simpan? Okey. So apa yang MJ tanamkan kepada ramai orang, bagaimana kita nak simpan dulu portion dia, at least kita bahagikan kepada 2 bahagian untuk kita simpan, iaitu simpan dan lindung dan simpan dan labur. Boleh ingat tak? Simpan dan lindung, simpan dan labur. Dia punya zikir dia dalam kewangan tu mesti simpan dan lindung, simpan dan labur. Berapa pula perlu disimpan dan lindung? Jangan lebih 10%. Jangan lebih. Kalau kita bercakap tentang lindung ni adalah takaful lah. Pentingnya takaful sebagai tapak kewangan, sebab dalam proses kita nak memperbaiki pengurusan kewangan kita terdedah kepada risiko. Mungkin mati. Mati dalam keadaan hutang yang banyak. Sedang nak baiki kewangan ni tapi hutang banyak. That's why kena simpan dan lindung dulu. Kan? Mungkin kita tak ada wang simpanan. Kalau tiba-tiba pula tak ada wang simpanan, meninggal. Anak dengan isteri tu tak ada wang simpanan. That's why portion 10%. Dan MJ nak sangat tekankan di sini 10%, jangan lebih. Apa yang berlaku di sini kebanyakannya rosaknya pengurusan kewangan rakyat Malaysia sebab terlebih bajet dekat simpan dan lindung. Terlebih-lebih 10%. Ambil takaful, tak tahu guideline, main ambil je. Inilah punca-punca rosaknya pengurusan kewangan rakyat Malaysia disebabkan tak ada guideline. Okay? Dan simpanan labur tu berapa portion pula? 20%. Bermaksud kalau 10,000 income isi rumah, 1,000 mesti buat tapak. 20% mesti simpanan labur. Nak labur kat mana? ASB, tabung haji, unit amanah, saham, itu tempat labur. Jangan salah labur, nanti dia lebur. Jangan salah labur, nanti dia lebur. Saya suka yang itu. Lepas tu dengan kawal emosi kan. Betul. Hafiz? Ingat zikir tu, simpan, lindung, simpan, labur. Sekejap lagi saya keluar berjalan untuk saya sebut benda tu je lah. Jadi kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini untuk kita mantapkan lagi perbincangan berkenaan dengan bijak urus duit. Kembali selepas ini dalam Pesona SY.